Assalamualaikum semua. Apa khabar semua? Saya doakan anda semua di luar sana sihat-sihat belaka. Hari ni kita nak bercerita tentang Perintah Kawalan Pergerakan yang yang aku dapat lah kan. Mungkin korang pun semua ada dapat informasi ni. Jadi sedikit aku pun nak sharekan Perintah Kawalan Pergerakan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan, di mana bermula 18 Mac 2020 hingga 31 Mac 2020 seluruh negara, seluruh Malaysia ni perlu mengikut Perintah Kawalan Pergerakan. Okey. Jadi dalam Perintah Kawalan ni, dia dibuat di bawah Akta Pencegahan ataupun Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan Akta Polis 1967. Dalam Perintah Kawalan Pergerakan ni, apa yang diliputinya ialah yang pertama, larangan menyuruh pergerakan dan perhimpunan ramai di seluruh negara, termasuk aktiviti keagamaan, sukan, sosial dan budaya. Jadi untuk menguatkan larangan ini, semua rumah ibadat dan permis perniagaan perlulah ditutup. Jadi aku pun tengah baca ni, sambil tu baca benda ni. Tetapi walaupun rumah ibadat semua agama lah ya, dan premis perniagaan ditutup, tapi ada juga yang tak ditutup, macam pasar raya, pasar awam, kedai runcit, kedai sebanika yang menjual barangan keperluan harian. Jadi kedai-kedai sebegini tak tutup. Okey, jadi korang jangan risaulah nak pergi beli. Macam aku tengok ada yang buat panic buy kan. Beli barang-barang dapur, barang keperluan dengan sekali banyak kan. Okey, tak ada masalah kalau nak beli banyak, tetapi bukanlah sampai beli untuk setahun, untuk 2 tahun. Tak perlu, beli untuk seminggu pun dah cukup kan. Sebab kedai ni masih boleh dibuka. Jadi bukannya bermaksud kedai-kedai ni pun kena tutup. Jadi kalau kedai ni kena tutup, yes, kita mungkin kena beli barangan banyak sikit untuk simpan kat rumah. Tetapi kedai-kedai keperluan harian ni masih dibuka. Jadi bermaksud kita boleh pergi beli hari-hari. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara. Bermaksud tak boleh nak travel ke luar negara. Dan mana-mana yang daripada luar negara balik ke Malaysia pun perlu buat pemeriksaan kesihatan, perlu buat kuarantin sukarela selama 14 hari. Itu yang nombor 2, poin nombor 2 dalam dalam Perintah Kawalan Pergerakan ni. Okey, yang ketiga pula. Okey, mari kita tengok yang ketiga. Sekatan kemasukan semua pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Okey, jadi orang pelancong atau orang asing pun tak boleh masuk dalam negara. Yang keempat pula, penutupan semua taska sekolah kerajaan dan swasta, termasuk sekolah harian, sekolah asrama penuh, sekolah kerajaan, sekolah antarabangsa, pusat tahfiz dan lain-lain institusi pendidikan rendah, menengah dan pra-universiti. So sekolah-sekolah pun kena tutup selama 2 minggu ni lah. Dan juga yang kelima, penutupan semua institusi pendidikan tinggi, awam, swasta serta institut latihan kemahiran di seluruh negara. Maksudnya IPT pun, universiti pun kena tutup. Kena tutup. Okey. Sebab yalah, tempat berkumpul kan. Sana ramai orang, jadi kena tutup juga dalam nak memastikan pencegahan penyakit coronavirus ni daripada terus merebak. Okey, yang keenam, yang terakhir sekali, penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali yang terlibat dengan perkhidmatan penting negara atau essential services seperti air, elektrik, tenaga, telekomunikasi, pos, pengangkutan, pengairan minyak, gas, bahan pelincir, bahan api, penyiaran, kewangan, perbankan, kesihatan, farmasi, bomba, penjara, pelabuhan, lapangan terbang, keselamatan, pertahanan, pembersihan, peruncitan dan bekalan makanan. Okey, ini semua masih boleh dibuka. Jadi dekat sini Perdana Menteri pun ada sampaikan pesan, mungkin dalam masa sekarang ni tindakan yang diambil oleh kerajaan ni akan menimbulkan kesulitan dan kesukaran. Namun tindakan ni perlu diambil untuk membendung penyebaran penularan wabak COVID-19 ni, yang mungkin boleh meragut nyawa ramai rakyat Malaysia. Kalau ikutkan kes di Malaysia ni pun dah meningkat.
That's why sebelum benda ni jadi lebih teruk, ada yang belum ada lagi kes mati lagi. Base apa yang aku baca, belum ada kes mati lagi. Tapi kalau misal kata tidak dibendung, kalau dah sampai ada yang mati, meninggal, baru kita nak bendung, mungkin dah terlambat. Jadi elok kita bendung daripada sekarang. Yes, pendapat aku memang akan efek lah dari segi orang-orang yang berniaga, kan, orang-orang yang bekerja, akan efek seminggu 2 minggu ni. Tetapi kesihatan tu lebih penting, lebih penting, kan. Okay, itu harus kita faham lah. So sama-sama kita sebagai rakyat Malaysia ni, sama-sama kita bekerjasama menyokong usaha kerajaan ni, kan, supaya kita dalam tempoh seminggu 2 minggu ni kita sama-sama boleh jaga diri kita, jaga keluarga kita, supaya jangan terlalu bebas ataupun terlalu terdedah dengan benda-benda ni. Mudah-mudahan insya-Allah penyakit ni pun akan, orang kata, reda, dan insya-Allah penyakit ni pun dah mungkin tak jadi kritikal, dan kita boleh kembali kepada kehidupan normal kita, normal balik. Okey. So itu saja yang aku nak share dengan korang hari ni, iaitu pergerakan ataupun perintah kawalan pergerakan yang akan bermula pada 18 Mac. Okey, maksudnya esok lah, sebab aku buat video ni 17 Mac. Okey. So apa saja pendapat korang ataupun apa saja komen korang, korang boleh tinggalkan di ruangan komen. Aku doakan kepada semua rakyat Malaysia agar semuanya sihat-sihat belaka dan kita tidak terus dihimpit dengan masalah ini dengan lebih teruk. Mudah-mudahan negara kita dilindungi. Okey. Itu sajalah guys. So jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton dan subscribe channel ini. Semoga kita semua menjadi manusia yang terbaik dengan selalu memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih dan jumpa lagi.